Dalam video ini, aku akan berteori berkenaan 3 perkara. Yang pertama adalah perkaitan Blackbeard One Piece versus the real Blackbeard yang pernah wujud dalam sejarah dunia. Kedua adalah berkenaan nama samaran baharu yang aku nak jenamakan kepada Blackbeard, which is the Spoil of War Thief, yang mana dalam video ini aku akan kemukakan sebab-sebabnya aku berkata sedemikian dan apa impaknya pada masa akan datang. Dan ketiga adalah berkenaan kapal Blackbeard yang telah dapat kita saksikan dalam chapter 1079. Kelibatnya sedikit, tepatnya hanya 2 panel sahaja, namun cukup mengundang pelbagai persoalan, antaranya siapa yang berada di dalam kapal tersebut dan apa tujuan kapal itu berada di sana. Tapi sebelum kita mulakan, aku nak minta masa sikit untuk kita beri laluan kepada penaja video kali ini. This video is brought to you by Honkai Star Rail. Honkai Star Rail bermula dengan dentuman meletupkan stesen angkasa, namun anda tetap teralun dengan dendangan muzik yang cukup mempesona. Anda dengan cepat menempatkan diri anda di dunia dengan pintu krom yang dikunci dengan kod, penyelinap seperti mecha dengan tangan tajam, dan ruangan dengan monitor tersebar di seluruh dewan. Kaitannya dengan prolog memberi anda cukup banyak hal sehingga anda dapat melihat mengapa cerita dan gameplaynya layak untuk dipertahankan tanpa perlu bingung. Karakter menawan, pertarungannya yang seru, dan dunia yang dibuat dengan cermat berpadu menjadi satu game, menjadikan Honkai Star Rail the best winning award mobile game at the Game Awards. Dalam versi 2.0, Honkai menyambut anda dengan planet baharu bernama Penacony, planet yang dikenal dengan nama Planet of Festivities. Ini merupakan planet yang di saat ini dihuni oleh sebuah keluarga di sistem bintang Asdana. Selamat datang ke Reverie Hotel. Tamu yang menginap di sini akan melakukan perjalanan ke dunia mimpi indah dan menikmati pesta kemewahan di kota metropolitan yang tampaknya cukup berkuasa. Di Penacony tidak ada yang mustahil dan orang-orang menggunakan mimpi untuk menciptakan kekayaan dan keajaiban. Tapi siapa yang tahu bahawa syurga ini menyembunyikan masa lalu yang tidak diketahui? Jelajahi planet ini sendiri dengan download versi 2.0 yang baharu. Pada versi 2.0 juga, kita menyambut kedatangan karakter baharu Black Swan, a Wind Nihility karakter yang berspesialisasi dalam memberikan damage dalam bentuk DOT, damage over time. Ia bahkan memiliki kemampuan support berupa pengurangan pertahanan dan vulnerability debuff. Tujuannya adalah untuk support rakan satu tim yang juga melakukan kerosakan DOT sekaligus mendapatkan keuntungan dari mereka, terutama jika mereka memiliki metod peledakan DOT. Kerana dia tidak memilikinya, dia memiliki sosok wanita anggun yang mempraktikkan ramalan menggunakan bola kristal dan kar, memancarkan aura misteri. Versi 2.0 juga merupakan salah satu feature paling unik dalam Star Rail yang dipenuhi dengan semangat muda dan romansa. Kali ini tidak hanya Astral Express dan Stellaron Hunters yang diundang, karakter legendaris dari semua factions dari seluruh kosmos akan ditemui dan persahabatan yang mendalam akan dijalin untuk Trailblazing Expedition. Dapatkan 20 cambutan percuma sekarang. Log masuk selama 7 hari berturut-turut untuk menerima 20 pas khas Star Rail secara percuma, and you can use this pass to draw new character Black Swan dan Sparker. Muat turun Honkai Star Rail melalui link yang disediakan di ruangan description atau dengan scan QR code di sini, dan anda juga turut berpeluang untuk mendapatkan karakter 5 bintang yang bernama Dr. Ratio. Alami watak baharu ini dan gunakan redeem code pada skrin untuk menebus 50 Stellar Jades. Download Honkai Star Rail hari ini. Fokus kita untuk video kali ini adalah tertumpu ke arah kapal Blackbeard yang telah pun tiba di Egghead Island. Kepada yang belum lagi menonton video aku sebelum ini berkenaan The Battle Royale yang telah aku keluarkan semalam, mungkin korang perlu tonton video tersebut sebab dalam video ini sedikit sebanyak terkait dengan apa yang aku sampaikan dalam video semalam. Mungkin ada dari kita yang terlepas pandang soal sebuah kapal Blackbeard yang telah pun bertandang ke Egghead Island. Namun apa yang kita pasti, sebelum ini kita dapat melihat rancangan perdana Blackbeard adalah untuk menciptakan sebuah kerajaannya yang tersendiri dengan menculik Koby. Namun rencananya itu terlihat bakal musnah setelah mengetahui bahawa Koby merupakan anggota SWORD yang mana walaupun mereka dalam keadaan getir dan bahaya, namun Marine tidak akan menghantar sebarang bantuan bagi membela mereka. Setelah itu, kita melihat dia cuba untuk mendapatkan Devil Fruit Mero Mero Nomi milik Hancock. Namun ternyata, usaha tersebut juga berakhir dengan kegagalan setelah relik tiba ke pulau wanita itu secara tiba-tiba.
Dan apabila bercakap tentang Marshall D. Teach atau Blackbeard ini, mungkin Oda terinspirasi dari watak Edward Teach atau juga dieja dengan nama Edward Touch. Ironinya, kedua-dua nama yang terkait dengan nama Teach ini pernah dibunuh oleh Teach sendiri. Touch dibunuh untuk Blackbeard memperolehi Yami Yami Nomi dan Edward Newgate. Walaupun ramai yang yakin bahawa Edward Newgate tidak mati disebabkan serangan Teach dan krunya, namun setidak-tidaknya merekalah yang memberikan penangan terakhir sebelum Edward Newgate menghembuskan nafas yang berbunyi One Piece itu benar wujudnya. Selain dari nama dan nama samaran Blackbeard One Piece dengan Blackbeard sebenar, kisah Blackbeard dan Aokiji juga sedikit sebanyak terkait dengan jalan cerita Blackbeard dalam dunia sebenar, di mana Blackbeard pernah bertandang ke sebuah pulau yang bernama Bahama dan kemudiannya bergabung bersama-sama dengan seorang Kapten Marine yang bernama Kapten Benjamin Hornigold. Dan akhirnya kisah Blackbeard ini ditutup dengan kematiannya yang telah mati dibunuh di tangan Lieutenant Marine yang bernama Robert Maynard. Dan di dunia One Piece juga kita pernah mendengar nama seorang Vice Admiral Marine Maynard yang pernah muncul di Arc Dressrosa. Namun perkara yang paling menarik berkenaan sejarah Blackbeard ini adalah Blackbeard ini sangat terkenal dengan budaya mencuri, dan kita dapat lihat sifat tersebut dalam diri Blackbeard dalam dunia One Piece ini, atau lebih tepatnya watak Blackbeard ini adalah paling tepat jika kita namakan sebagai the spoil of war thief atau pencuri harta peperangan. Pada awalnya kita dapat melihat bagaimana Blackbeard memanfaatkan kekecohan yang berlaku di Impel Down, di mana segala perancangan dan rencana pembebasan di penjara besar itu langsung tiada kaitan dengan dirinya. Namun Blackbeard bijak untuk menggunakan tiketnya sebagai Shichibukai untuk memasuki penjara itu dan merampas segala harta peperangan yang berlaku di Impel Down dalam bentuk manusia, yang mana di sanalah dia berjaya untuk merekrut Shiryu, his second Titanic captain, Avalo Pizarro, fourth Titanic captain, Katarina Devon, sixth Titanic captain, San Juan Wolf, seventh Titanic captain, dan Vasco Shot, eighth Titanic captain. Separuh Titanic captainnya dilengkapkan dengan hanya kelicikannya mencuri harta peperangan di Impel Down, yang mana penglibatannya dalam peperangan itu cukup minimal. Seterusnya, the spoil of war thief ini berlaku lagi di Marineford, yang mana Blackbeard sekali lagi berjaya mencuri harta peperangan, dan kali ini dalam bentuk benda dan tahta. Benda tersebut adalah Devil Fruit Gura-Gura Nomi milik Whitebeard dan tahta Whitebeard sebagai Yonko. Kemudian ketika di Whole Cake Island, sungguh pun skala pertarungan di sana bukanlah pada tahap all out war, namun Blackbeard masih lagi memperoleh keberuntungannya yang tersendiri, iaitu dalam bentuk manusia, yang mana ketika Whole Cake Island dibiar captainless, the Sweet Commander Big Mom dalam keadaan recovering, manakala fodder Big Mom juga sudah mula surut dari sudut jumlah, Blackbeard Pirates berjaya mencuri satu harta penting, bukan hanya buat Big Mom, bahkan untuk dunia, iaitu melalui Van Ogre dan Aokiji. Mereka berjaya menculik Charlotte Pudding yang berbangsa Three Eyes, yang dijuluki sebagai bangsa yang mampu untuk membaca poneglyph menerusi keupayaan The Voice of Vaulting mereka. Dan berkemungkinan besar juga Aokiji dan Van Ogre turut berjaya mendapatkan salinan road poneglyph yang ada di Whole Cake Island. Dan perkara ini sangat mudah buat Van Ogre yang memiliki kemampuan teleportasi, dan ditambah lagi dengan kekalutan yang sedang berlaku dek kerana serangan mengejut daripada Germa Double Six untuk mendapatkan semula Niji dan Yonji. Dan sekali lagi, the spoil of war thief ini berlaku lagi di Wano Arc, atau tepatnya di post Wano Arc, yang mana Blackbeard secara sengaja menantikan salah satu daripada 3 kapten yang bertarung di Wano Island untuk bertandang ke Winner Island. Dan di sana dia berjaya mendapatkan 2 salinan poneglyph milik Law dan hampir-hampir mendapatkan Devil Fruit Ope Nomi. Jadi jika dirangkumkan segala kejayaan yang pernah diperoleh oleh Blackbeard ini, semuanya adalah the act of the spoil of war thief, yang mana tiada langsung pembabitan dirinya semasa peperangan sedang berlangsung, dan hal yang sama juga mungkin bakal berulang di Egghead Island ini, yang mana kita sudah pun dapat menyaksikan kunjungan salah satu daripada kapal Titanic kaptennya di Egghead Island. Maka dari sini timbul 2 persoalan, iaitu siapa yang berada di dalam kapal tersebut dan apakah mahu mereka di Egghead Island ini. Adakah manusia? Adakah benda-benda? Adakah informasi? Adakah teknologi? Namun apa yang pasti, tiada siapa yang menyedari akan kehadiran kapal tersebut. Bahkan sepatutnya Marine sewajarnya menyedari kehadiran rakit balak itu, kerana mereka telah pun mengepung Pulau Egghead sepenuhnya, yang berkeputusan
tiada siapa pun boleh keluar maupun masuk ke dalam pulau itu tanpa melalui kapal-kapal marine di sana. Jadi di sini seolah-olah Oda memberikan satu hint kepada kita bahawa sekiranya Blackbeard Pirates ingin memasuki Egghead Island, mereka perlu memasukinya secara sembunyi-sembunyi atau secara senyap. Dan kita mengetahui bahawa Shiryu memiliki Devil Fruit Suke-Suke Nomi yang membuatkan dirinya mampu untuk menukarkan tubuhnya menjadi halimunan. Namun Shiryu sebelum ini kita telah menyaksikan penglibatannya dalam mengekang Monkey D. Garp ketika Vice Admiral itu datang ke Hachinosu bagi membebaskan Kobe dari sana. Namun sekiranya kita lihat kembali, Marshall D. Teach, Jesus Burgess, Van Ogre, Doc Q dan Stronger sedang berada di Winner Island, manakala Shiryu, Avalo Pizarro, San Juan Wolf, Vasco Short dan Aokiji Kuzan berada di Hachinosu, meninggalkan kita dengan dua lagi Titanic Captain untuk Blackbeard yang belum lagi muncul, iaitu Lafitte dan Katarina Devon. Untuk Katarina Devon, kita mengetahui bahawa dia mampu untuk mengubah dirinya ke rupa paras orang lain. Namun Devil Fruit Katarina Devon ini adalah dari keluarga mythical Devil Fruit Inu Inu Nomi model QB no Kitsune. Dan kita juga maklum bahawa Devil Fruit ini mempunyai kemiripan kepada Devil Fruit Mane Mane Nomi. Namun kita tahu bahawa tahap mythical Devil Fruit memiliki perbezaan yang cukup ketara daripada Devil Fruit yang lain. Dan kalau dilihat dari kata-kata Admiral Borsalino Kizaru sendiri, mythical Devil Fruit adalah yang terpaling rare dalam dunia. Jadi di sini aku merasakan Devil Fruit QB no Kitsune sudah pasti memiliki kemampuan yang bahkan dapat melebihi Devil Fruit Mane Mane Nomi. Jadi aku tertanya-tanya, adakah selain daripada Katarina Devon dapat menyamar ke rupa paras orang lain, dia juga mampu untuk memberikan penyamaran kepada objek-objek? Kerana jika jawapannya adalah benar, maka di sini ada kemungkinan bahawa Katarina Devon berkemungkinan mampu untuk menukarkan kapal Blackbeard itu kepada kapal milik Marine, menyamar dan masuk ke dalam kapal-kapal Marine yang lain. Manakala untuk Lafitte, Devil Fruitnya adalah yang terpaling misteri dari kalangan 10 Titanic Captain yang lain, dengan kemampuan hipnotis, sebuah kemampuan untuk memanipulasi minda sesiapa sahaja, sehingga kan dia mampu untuk menceroboh masuk ke dalam kawasan yang menjadi larangan untuk sesiapa sahaja, apatah lagi bagi Lanun. Seperti mana kita dapat melihat bagaimana Lafitte dapat menceroboh masuk ke dalam Marijoa, bahkan mampu untuk memasuki bilik perbincangan antara Marine dan Shichibukai. Jadi soal untuk siapa yang berada di dalam kapal Blackbeard itu mungkin sedikit sebanyak sudah terungkai di sini. Namun berbalik kepada persoalan kedua, apakah yang diincar oleh mereka di Pulau Egghead Island? Sekiranya diamati apa yang aku sampaikan tadi, Blackbeard telah berjaya mencuri Devil Fruit Gura-Gura Nomi, mencuri banduan level 6 untuk menjadikan Titanic Captainnya, mencuri takhta Yonko, mencuri Road Poneglyph, mencuri si pembaca Poneglyph. Jadi di sini ada kemungkinan yang besar bahawa berkemungkinan Blackbeard berminat untuk mencuri maklumat yang terdapat di Egghead Island. Sungguh pun mungkin dia tidak mengetahui bahawa rahsia sebenar The Void Sentry dan sejarah lampau tersimpan di perpustakaan Elbaf. Kerana kita mengetahui di dalam sudut soal jawab antara Oda dan peminat di ruangan SBS, Oda mengatakan bahawa hobi Blackbeard adalah historical research, dan kita mengetahui bahawa dengan memiliki informasi seperti ini cukup untuk mengetahui sejauh manakah tingkat bahayanya seseorang itu, seperti mana Nico Robin yang digelarkan sebagai Devil Child dan memiliki sejumlah bounty yang cukup tinggi untuk seseorang pada umur kanak-kanak. Begitu juga O'Hara yang dihukum Buster Call hanya kerana mempelajari sejarah, dan begitu juga Egghead Island. Bayangkan sekiranya informasi seperti itu tumpah ke tangan Blackbeard yang juga sekarang berada pada tahap Yonko, dan berkemungkinan seperti mana pakatan Big Mom dan Kaido sebelum ini yang cuba untuk mengincar 3 senjata purba sebelum meraih One Piece, berkemungkinan Blackbeard cuba untuk mencari tahu di manakah terletaknya senjata massal purba tersebut, yang bahkan bukan sahaja bakal menjayakan plan kerajaan Blackbeardnya, bahkan dia mampu untuk menguasai dunia. Kita mungkin dapat mengandaikan bahawa Blackbeard tidak memiliki haus Shokuhaki, ataupun haus Shokuhakinya adalah pada tahap yang lemah. Kerana buktinya kita dapat melihat bagaimana dia terkesan dengan aura relik apabila sang mantan right hand man Pirate King muncul di Amazon Lily. Dan seterusnya dia juga mengatakan bahawa dia belum bersedia untuk menghadapi Shanks ketika di Marineford, dan mungkin sekarang juga dia masih lagi belum bersedia. Jadi seandainya perkara ini benar, maka berkemungkinan Blackbeard juga mengincar sebuah harta saintifik
yang bakal menjadi cita-citanya dan kemampuannya setelah ini, yang mampu untuk menggantikan kekuatan Hou Shokuhaki dalam misinya menjadi raja di Blackbeard Kingdom di Egghead Island. Kita tahu terdapatnya device untuk mengongsikan maklumat yang dikenali sebagai Punk Records. Kemudian di Egghead juga kita mempunyai tenaga untuk menghidupkan senjata replika Uranus yang dikenali sebagai The Mother Flame. Kita juga mempunyai cloning teknologi yang berkemungkinan dapat menghidupkan mereka yang telah mati. Kajian-kajian terhadap Devil Fruit yang mungkin dapat membantu Blackbeard, yang kita dapat lihat dirinya sendiri pun mampu untuk mengendalikan 2 Devil Fruit dalam satu masa. Dan kita mengetahui bahawa setiap Devil Fruit memiliki soulnya yang tersendiri, dan 2 soul ini dilihat tidak mampu untuk memberi bekas kepada Blackbeard yang dihimpun di dalam dirinya. Dan sekiranya benar dakwaan yang mengatakan Blackbeard memiliki 3 soul, maka berkemungkinan dia memerlukan lebih ilmu untuk mengetahui cara mengendalikannya, dan berkemungkinan ilmu tersebut dapat dia pelajari di Egghead. Dan terdapat juga kemungkinan bahawa yang diincar oleh Blackbeard di pulau teknologi ini adalah salah seorang daripada satelit Vegapunk, atau mungkin Vegapunk itu sendiri untuk menguras segala ilmu yang ada pada mereka. Sebagaimana yang kita maklum, tubuh Blackbeard dikatakan pelik, dan mungkin Law mengetahui sebabnya kerana Law adalah salah seorang pengamal perubatan, sama seperti Marco yang juga merupakan pengamal perubatan, dan hanya dia seorang sahaja yang tidak pelik melihat Blackbeard mampu untuk mengendalikan 2 Devil Fruit ketika di Marineford, kerana dia mengetahui bahawa Blackbeard berbeza dari manusia biasa. Struktur tubuhnya pelik, dan berkemungkinan dengan cara itulah dia mampu untuk lakukannya. Mungkin apa yang terdapat di Pulau Egghead ini dapat memberi jawapan kepada mengapa Blackbeard mampu untuk menggunakan lebih dari 1 Devil Fruit. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Please leave your thought down below dalam ruangan komen supaya sama-sama kita dapat berkongsikan pendapat kita antara satu sama lain. And gang, before I end, sedikit renungan. Pasti ada di kalangan kita yang pernah merasai kehilangan ayah, ibu, kakak, abang, adik maupun insan tersayang. Ada sesiapakah yang tidak sedih pada kehilangan? Hanya mereka yang ego sahaja yang menafikan realiti hidup ini. Apa erti hidup kita ini? Hidupnya kita untuk merasai mati. Saat kematian kita itu pasti ada air mata yang mengalir. Pemergian kita ditangisi. Ingatlah, kita dilahirkan di dunia ini bukan sia-sia. Ada amanah yang kita bawa, ada tugas yang perlu kita laksana. Kadang-kadang begitu berat sekali untuk kita ikhlaskan kehilangan. Tetapi siapalah kita untuk menidakkan rencana Allah? Sedarilah, kita cuma hamba. Apa yang telah Allah aturkan, kita hanya turuti. Pelajarilah hikmah pada kehilangan ini. Belajar bahawa tidak ada yang kekal di dunia ini melainkan Allah. Belajar bahawa betapa besar dan hebatnya kekuasaan Allah. Sesungguhnya banyak perkara yang boleh kita pelajari daripada kehilangan itu. Lapangkan hati untuk menerima kehilangan. Jangan diseksa hati ini dengan kesedihan. Tidak salah untuk bersedih dan menangis, tetapi jangan biarkan terlalu lama meratapi kehilangan seseorang hingga membenarkan kesedihan mengawal perasaan dan emosi kita. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi